الرحمن الرحيم اللهم إنا نتوسل إليك وتقرب إليك حبيبك نبيك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين صحابة وقرابة وتابعين وصديقنا وشهداء وأولياء وأخيار خصوصا الإمام سيد أحمد مرزوق المالكي رضي الله تعالى عنه شأن ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم اجعلنا من العلماء الآملين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا والعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين آمين أما بعد. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sambung pembahasan dalam kitab Aqidatul Awam Imam Said Ahmad Marzuq Al-Maliki radhiyallahu taala anhu. Pada membahaskan bab mana? Kita berhenti bab mana? Sifat. Kita membahaskan sifat al-ilahiyat lagi. Sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat bab al-ilahiyat. Bab ketuhanan lagi. Kan? Bab ketuhanan. Dalam bab akidah ada tiga perbahasan. Pertama al-ilahiyat, yang kedua nubuwat, yang ketiga sam'iyat. Kan? Bab ketuhanan, bab ilahiyat yang pertama membahaskan tentang perkara-perkara wajib, mustahil dan juga harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sifat an-nubuwat, iaitu sifat kenabian. Dan kita juga akan bahaskan perkara yang wajib, perkara yang mustahil, perkara yang harus bagi nabi dan juga para rasul. Yang ketiga adalah sifat sam'iyat, iaitu sifat ghaibiyat, sifat perkara-perkara ghaib, perkara-perkara ghaib, perbahasan berkaitan dengan perkara-perkara ghaib, sam'iyat yang ketiga. Kan? Sekarang kita bahaskan yang pertama, sifat al-ilahiyat. Al-ilahiyat, sifat ketuhanan. Kat mana kita berhenti tadi? Sifat yang keberapa? Kan? Monung semua ya. Yang mana satu tuan-tuan? Wahdaniyah. Wahdaniyah. Kan? Wahdaniyah. Ini pun sedap bahasa ni. Dengarlah. Kan? Kat mana matan itu? Ada tulis matan tu. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifah. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bi itlaqi. Wa qa'imun ghaniyun wa wahidun. Wa wahidun tu makna wahdaniyah. Kan? Kita duk bahas sifat wahdaniyah. Perkara sekali yang pertama kita membahaskan al-ilahiyat. Kan? Ini sedang membahaskan tentang sifat al-ilahiyat. Ada 4 perbahasan. Yang pertama kita dah bahaskan nafsiyah. Sifat yang pertama dalam bab ilahiyat ni, bab ketuhanan ni, kan? Bab nafsiyah, dalam sifat nafsiyah ni ada satu sifat apa nama wujudun. Yang mustahil pada wujud ini sifat adamun. Kan? Adamun. Ada dalam jadual tu. Maksud apa tu? Ya, dalam jadual tu. Ikut Ustaz 3 boleh? 2 boleh? Ikut buku surat tu tuan-tuan. Dalam sifat nafsiyah ni kita dah bahas. Apa maksud nafsiyah? Sifat yang dinisbahkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud zat? Sesuatu yang berdiri dengan dirinya sendiri. Maqama bi nafsih. Sesuatu yang berdiri dengan dirinya sendiri. Kan? Itu maksud zat. Maka wujud ini satu sifat yang ada dalam nafsiyah yang dinisbahkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Cerita berkaitan dengan zat Tuhan dulu. Zat Allah Taala tu dulu. Kan? Wujud zat baru kita bahaskan wujud sifat.
Kan? Tak ada zat, macam mana nak cerita ada, macam mana nak cerita adanya sifat? Kan? Perbahasan berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Nafsiyah ni diri Tuhan tu lah. Kan? Diri Allah kita kena disebahkan seperti diri kita sendiri. Banyak kali saya sebut dah. Kan? Banyak kali saya sebut. Bila sebut diri Tuhan tu, mana-mana saya beri, jangan dinisbahkan dengan diri kita. Nak bagi faham. Maqama binafsih. Sesuatu yang berdiri dengan dirinya sendiri. Kan? Tak ada sifat, dia tetap ada. Tak ada sifat, dia tetap ada. Di mana ada dia, menunjukkan ada padanya sifat-sifat dia. Maka ni kan, ada maka baru tahu. Tinggi sejongkak, warna hitam, bawah putih. Kan? Bulat. Ada maka, tak ada maka, mana bulat mana tinggi mana putih maka tak ada. Macam mana kan? Jadi ada zat ni. Ada zat ni. Tapi jangan nisbahan Tuhan dengan maka pula. Kan? Ini contoh. Contoh nak dikiaskan atas jalan kefahaman ilmu, kan? Kan ada pula khabar Ustaz Umar khabar Allah tu maka teh. Tak ke poning tuan-tuan. Kan? Yang kedua, sifat yang kedua namanya sifat salbiyah. Kan? Sifat salbiyah. Salbiyah. Kita dah bahas sifat salbiyah. Kan? Sifat salbiyah. Ada berapa sifat dalam salbiyah ni? Ada 5. Kan? 5 tuan-tuan, ada 5. Kod jawab pekso ni berapa ramai betul kan? Yang pertama sifat qidamun. Ataupun qadim. Bolehlah qadim. Kan? Kita ni sebagai mubtadi', bolehlah ibtidak ni, bolehlah perbahasan berkaitan dengan qidam ataupun qadim. Yang kedua perbahasan baqa. Yang ketiga mukhalafatuhu lil hawadis. Yang keempat qiyamuhu ta'ala binafsih. Yang kelima wahdaniyah. Kan? Qidam makna sedia ada. Sedia ada. Kan? Sedia ada Allah Ta'ala. Maksud sedia ada, tiada permulaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak dimulai oleh sesuatu. Makna tak ada siapa yang mewujudkan Allah Ta'ala. Wujud Allah tidak dimulai oleh sesuatu. Kan? Itu qidam ataupun qadim. Kan? Kita dah bahas dah. Qadim, zat, qadim sifat. Allah Ta'ala itu zatnya tiada siapa jadikan. Sifatnya juga tidak siapa jadikan. Kan? Zat, sifat Allah Ta'ala, sifatnya qadim ataupun azali. Tiada permulaan. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Dah, jelas. Ini murajaah ni. Jangan hafal. Jangan hafal. Kok hafal baik penek tuan-tuan. Kan? Tapi kalau kita sentiasa ulang, insya-Allah ingat. Kan? Sentiasa ulang, insya-Allah kita ingat. Kok hafal takut lupa, parah kita. Kan puas kita ingat kan. Tapi kok ulang macam Yasin lah. Tiap-tiap minggu ulang, ingat. Betul tak? Kan? Kita ingat ayat berapa? Kan? Kita tunjuk anda bolehlah baca Yasin tak tengok. Dah lah tu. Ya tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu baca. Kan? Tiap-tiap minggu baca. Apa gitulah. Kan? Kalau kita ulang tiap-tiap bulan, sebulan sekali ulang, kan? Benda yang sama. Memanglah benda yang sama. Murajaah. Kan? Kita mengulang, kita ulang supaya kita boleh ingat. Kan? Tapi jangan beria nak hafal. Kan kau hafal sekarang kau lupa. Kan? Mungkin nanti tak tanya soalan semua ni dah. Janganlah risau. Kan? Tak payah risau dah tuan-tuan. Yang kedua adalah baqa. Baqa maknanya Tuhan yang maha kekal. Kekal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tiada penamatnya. Dia akhir, tapi akhir yang tiada penamat. Akhir yang tiada ternafi akan dia. Zat dia, sifat dia. Kan? Kerana itu lawan bagi qidam tadi maknanya hudus. Lawan bagi qidam adalah hudus. Kan? Ni lawan dia hudus. Kan? Hudus.
Kan? Baqa. Ada dia sebagian pendapat mengatakan fana. Kan? Kan? Fana, baqa. Kekal. Lawan dia sementara, tuan-tuan. Lawan dia sementara ataupun suruhul adam. Kan? Suruhul adam. Kan? Mustahil akan menerima ketiadaan. Kan? Yang ketiga, mukhalafatuhu lil hawadis. Bertentanganlah Allah Ta'ala itu dengan sifat-sifat baharu, hawadis, hudus. Baharu apa dia? Yang menerima binasa. Siapa dia? Makhluk. Bertentanganlah Allah Ta'ala dengan sifat makhluk. Kita dah bahas makna makhluk. Apa maksud makhluk? Ma siwallah. Sesuatu selain Allah adalah makhluk. Itu terjemahan ataupun makna, maksud bagi makhluk. Ma siwallah. Sesuatu selain Allah, itu makhluk. Sifat bagi makhluk ada 5. Kita dah bahaskan juga. Yang pertama, dijadikan. Yang kedua, tersusun. Yang ketiga, berubah-ubah. Yang keempat, berjisim dan berjirim. Yang kelima, berarad. Kan? Pertama, makhluk pasti dijadikan. Pasti dijadikan. Kan? Yang tak dijadikan ni satu je, Allah. Yang lain semua dijadikan. Yang kedua, tersusun sifat dia. Kita dah bahas dah makna tersusun. Kan? Bila ada marah, tenggelamnya lah sifat reda, tenang. Bila ada tenang, hilanglah sifat marah. Bila ada kenyang, tenggelamlah sifat lapar. Bila ada lapar, tenggelamlah sifat kenyang. Kan? Bila ada jaga, tenggelamlah sifat tidur. Bila ada tidur, tenggelamlah sifat jaga. Dia tak boleh sekali. Tak boleh serentak. Kan? Tersusun sifat dia. Elok. Tersusun. Mana boleh kenyang dan lapar duduk serentak? Boleh ke kenyang dan lapar duduk serentak? Pahit dan manis. Boleh duduk serentak ke? Saya nak kopi pahit dan manis. Gila orang jadi yang buat itu kan. Macam mana pahit dan manis? Kan? Pahit-pahit lah. Manis-manis lah. Kan? Tak boleh. Saya nak kopi yang paling pahit dan dia lah yang paling manis. Macam mana buat tu? Memang tak terfikir dah. Sebab apa? Itu bukan kerja kita, itu kerja Tuhan. Tuhan yang bersifat Al-Muhyi, Tuhan yang bersifat maha menghidupkan akan sesuatu. Pada masa yang sama dialah yang maha mematikan akan sesuatu. Pada masa yang sama dia menurunkan rahmat. Pada masa yang sama dia menurunkan bala. Pada masa yang sama dia naikkan, cerahkan sesuatu tempat. Pada masa yang sama dia hujankan, redupkan sesuatu tempat. Masa yang sama. Masa yang sama. Menunjukkan Allah Ta'ala tak ada sifat tersusun. Allah tak ada sifat tersusun. Adanya Ar-Rahman, kemudian baru datangnya Ar-Rahim. Bukan tu maksud dia. Adanya Al-Muhyi, kemudian baru datangnya Al-Mumit. Lepas Muhyi, Mumit. Tersusun. Yang pertama Muhyi, yang kedua Mumit. Bukan, tak tersusun. Kan? 8-10 minit waktu ni ke hospital. Ada yang mati, ada yang hidup. Kerja Tuhan. Kita makhluk baik. Tak payah dah. Kan? Tak payah dah. Kalau kita sakit-sakit lah. Mana boleh sakit pada masa yang sama dia sihat. Kan? Tuhan yang beri kita sakit. Kan? Tuhan berikan kita sakit. Kan? Sakit-sakitlah. Mana sakit tak ada sihat lepas tu. Kemudian lepas tu datangnya sihat. Masa yang sihat kemudian datangnya sakit. Tak. Kan? Itu yang keberapa tu? Itu sifat makhluk. Yang ketiga. Yang keempat, berjisim dan berjirim. Berjisim dan berjirim. Jisim dan juga jirim. Kan? Sesuatu yang mengambil tempat, sesuatu yang mengambil ruang. Kan? Sesuatu yang mengambil tempat, sesuatu yang mengambil ruang. Itu makhluk. Nampak ataupun tak nampak, pasti yang mengambil tempat, mengambil ruang adalah makhluk. Allah wujud dia, maha suci dia daripada mengambil tempat dan juga ruang. Orang kata Allah Ta'ala duduk di atas arash. Duduk tu pun dah menunjukkan mengambil tempat dan mengambil ruang. Kita ni ambil tempat tak? Ambil tempat. Kita mengambil ruang tak? Ambil ruang. Oksigen nampak tak? Tak nampak. Tapi dia mengambil tempat dan mengambil ruang tak? Mengambil tempat dan mengambil ruang. Maka dia jisim dan juga jirim. Malaikat mengambil tempat dan mengambil ruang tak? Mengambil tempat dan mengambil ruang. Kan? Ada kat kita ni, kita tak nampak. Kan? Kat langit ada tak? Ada. Kat bumi ada tak dia? Ada. Yang megang arash, yang menanggung arash, ada tak dia? Ada. Hatta arash itu pun adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah lah, kita dah faham makna tu tadi. Faham makna ma siwallah tu, makna kita faham makna makhluk. Mudah. Jelas. Kan?
Yang kelima, aradun, ahwal, keadaan bagi jisim dan juga jirim. Kan? Bosa, kocik, toba, nipih. Kan? Nampak, tak nampak, halus dan sebagainya. Kan? Okey. Itu mukhalafatul lil hawas. Kita dah tahu makhluk, kita dah tahu sifat-sifat makhluk, mukhalafatuhu lil hawadis, bertentanganlah sifat Allah Ta'ala itu dengan sifat makhluk. Kalaulah apa-apalah sesuatu yang menunjukkan pada Allah adanya 5 sifat tadi, maka wajib kita pertahankan bahawa Allah Ta'ala itu sifat dia mukhalafah, bertentangan. Ingat tu, bertentangan. Baik. Ingat. Lepas itu apa? Qiyamuhu ta'ala binafsih. Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Kan? Qiyamuhu ta'ala binafsih. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qayyum tu qiyamuhu ta'ala binafsih lah. Tuhan Allah Ta'ala yang bersifat berdiri dengan sendirinya. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Berdiri dengan sendirinya. Maksud berdiri dengan sendirinya, la yahtaju ila ghairih. Allah Ta'ala tidak berhajat pun kepada mana-mana pun, sesiapa pun. La yahtaju, Allah Ta'ala tidak berhajat. La yahtaju, tidaklah Allah Ta'ala itu berhajat ila ghairihi, selain daripadanya. Kan? Selain daripadanya. Tidaklah Allah Ta'ala itu berhajat selain daripadanya. Allah Ta'ala tak berhajat pada malaikat, tak berhajat pun pada Nabi, tak berhajat pun pada makhluk. Kalau Allah Ta'ala berhajat kepada kita, nanda apa? Nanda Allah Ta'ala tu lemah lah. Kan? Nanda Allah Ta'ala tu lemah lah. Nak mengada atau meniadakan akan sesuatu, tak perlu kepada berhajat kepada makhluk. Doa makhluk tidak memberi kesan pun kepada apa yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebetulannya kita doakan, ya Allah Tuanku, Rambau selalu panih, ni hujanlah. Rabih tiba-tiba tuan-tuan. Rabih, tahu rabih tak? Kan? Rabih tiba-tiba. Kita pun khabar, anda betul dan nyeri teh. Doa dan betul-betul timur ke Tuhan lah teh. Disebabkan doa dan hujan Rambau teh. Esok lusa mulalah di dukun dia boleh ambui orang kerja kan. Konon dia doa dia tak, Allah Ta'ala memang dah berkehendak pun hujan waktu tu. Doa kita tu berbetulannya dengan kehendak Tuhan. Iktikad kita macam tu kan? Doa kita tu berbetulan dengan kehendak Tuhan. Kan kita doa janganlah hujan lah, janganlah hujan lah. Kan hujan karang kenuri kang siapa pula nak datang. Ni baik kenuri ya. Kan? Kan hujan karang bertakung pula air ni karang siapa pula lah nak datang. Kau boto tak hujan. Wali lah kau kita ni teh. Dah mula ngaku wali. Ngaku wali syurga lah kau kita ni teh. Ahli syurga teh. Tuhan dengar. Memang Tuhan dengar. Tuan-tuan, tapi kita kena iktikad doa kita tu berbetulannya. Kebetulan dengan takdir Tuhan. Allah kehendak dulu. Kan? Kehendak Allah Ta'ala dulu. Kebetulan. Kan? Ataupun kutlah Allah Ta'ala memakbulkan, perkenankan doa kita bukan sebab kita. Sebab kehendak dia juga. Nak memperkenankan doa kita. Kehendak dia. Kan? Kehendak dia pada mengada atau meniadakan akan satu. Itu mengansut sifat ma'ani nantilah kita syarahkan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu dalam ma'ani. Kan? Panjang cerita tu. Kan? Yang kelima, wahdaniyah. Wahdaniyah. Sifat salbiah ni 5 ya. Dalam tu. Salbiah maksud apa? Siapa nama salbiah? Makna menafikan, menolak, meniadakan segala sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup 5 sifat ni kita dah tahu bahawa Allah ini sempurna. Tak ada sifat kekurangan. Tak payah hafal 20 sifat. Cukup 5 sifat Allah Ta'ala pada sifat salbiyah
yang kita faham 5 sifat salbiyah ini, kita tahu bahawa Allah Ta'ala itu sifatnya sempurna, zatnya sempurna, kan? Tak ada kekurangan langsung daripada qidam sampai wahdaniyah. Cukup 5 sifat ni, bahawa Allah tidak mempunyai sebarang sifat kekurangan. Bahkan Allah Ta'ala itu sempurna sifat dia. Pasal salbiyah makna menolak. Salbiyah dengan maksud menafi. Salbiyah dengan maksud meniadakan segala sifat yang tak layak bagi Tuhan. Yang menjadi asbab Allah Ta'ala ni tak sempurna. Ya? Menafikan. Menolak, ayo kena faham tu. Salbiyah, menafi, menolak, meniadakan. Ya? Karena itu salbiyah disebut dengan sifat adamiyah. Adamiyah, adam dengan maksud apa? Tiada, meniadakan. Faham tu? Baik. Wahdaniyah, sifat yang terakhir dalam salbiyah. Wahdaniyah ni maksudnya esa. Esa. Ya? Dia tak sebut satu. Dia sebut esa. Lepas satu ada dua. Sebelum satu ada kosong. Kan? Dia sebutlah esa. Kan? Jawi nyebut esa. Kan? Itu terjemahan bagi wahdaniyah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah Ta'ala itu sifat dia esa. Huwa, dia, ahad. Tuhan yang maha esa. Kan? Kalau di sisi tasawuf, maqam wahdaniyah ni antara maqam yang tertinggi lah. Tajalli sifat. Kita mengesakan Allah Ta'ala daripada sebarang perkara. Kan? Sebarang perkara. Kerana apa? Kalau kita meletakkan sesuatu, kan, bersamaanlah kedudukannya dengan Allah Ta'ala, maka kita sedang mensyirikkan Tuhan. Dalam keadaan kita menolak sifat keesaan Tuhan. Contoh, kan? Antara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sepatut kita fikirkan terlebih dahulu. Kita letakkan dunia, kita letakkan pangkat, kita letakkan harta, kita letakkan anak-anak menjadi keutamaan kita, maka kita telah meletakkan Allah Ta'ala itu pada maqam syirik, menyekutukan Tuhan. Sedangkan yang utama adalah Allah. Itu perbahasan tasawuf lah. Kan? Panjang perbahasan itu, wahdaniyah itu, sedap syarah itu. Kan? Sedap perbahasan dia. Kan? Nasib baiklah kau datang mat. Kalau kau tak datang, acik tak makan dah teh. Makan dia tu pada budak tu, bukan pada Tuhan dah. Korang perasan tak, kalau tak kena den kau bulu korang ni teh. Kalau tak den beri kau makan lah, koring darah korang ni semua. Berani dia cakap macam tu. Kan? Dia tak sedar yang dia sedang menyekutukan Allah. Yang beri makan, yang beri kenyang siapa? Allah Ta'ala. Tapi dia ngebar pada diri dia yang beri makan. Dengan angkuh, bongkak, takabur. Menyekutukan Allah. Dia sedang menyekutukan Allah. Maka tak ada lagi sifat wahdaniyah. Kan? Yang bermain, tuan-tuan. Kerana itu ada ulama tauhid, kan, menyebut syirik khafi ni pun kafir. Kufur. Syirik yang bersifat tersembunyi ni pun wajib dia bertaubat. Wajib dia syahadah baru. Kafir dia, jatuh kafir dia. Apabila meletakkan Allah Ta'ala itu pada kedudukan yang boleh diseketui. Syirik. Tuan kan? Nah, itu perbahasan tasawuf lah. Jadi ada pun kita faham dari segi perbahasan ilmu tauhid wahdaniyah. Makna wahdaniyah ni keesaan. Esa. Itu terjemahan esa. Maksud esa? Apa maksud esa? Maksud benda yang nak dikosotkan dalam hati itu maksud. Maksud. Benda yang nak dikosot, benda yang nak diniat, benda yang nak ditanam dalam hati ni, yang nak diikut ni. Kan? Apa maksud Kan? Esa tu. Apa maksud esa, tuan-tuan? Kan? Syirik itu lawan bagi esa. Kan? Tidak menyirik. Esa tu maksudnya. Esa lah. Esa tu tulisan terjemahan Melayu, tuan-tuan. Tapi maksudnya apa? Satu. Tadi sebut tadi satu.
lepas satu ada dua, lepas dua ada tiga, sebelum satu ada kosong. Kan? Esa ni maksud dia adamun ta'addudin. Adamun ta'addudin. Kan? Apa benda lah dia seumang apa tu. Adam 99. Adamu ta'addudi. Tidak berbilang-bilang. Itu maksud esa. Allah Ta'ala ni tidak berbilang-bilang. Tak berbilang-bilang Allah Ta'ala ni. Kan? Kena faham. Makna kita fahamlah. Makna bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan mula daripada kosong. Dia tak berbilang-bilang. Sifat Allah Ta'ala itu tidak berbilang-bilang. Bahasa maqam wahdaniyah ni tuan-tuan. Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu diangkat darjatnya oleh Allah Ta'ala dengan maqam wahdaniyah ni. Bila dia diletak batu atas badan dia Abu Lahab, Abu Sufyan, apa yang disebut Ahad. 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 Ayat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad dah turun waktu tu. Belum. Tapi diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bebaskan Bilal. Sebab apa? Dia hanya faham Tuhan tu tak berbilang-bilang. Tidak berbilang-bilang. Ini sifat salbiah. Kan? Kalau orang kebal lah, kau sembah Tuhan kau, aku sembah Tuhan aku. Dah berbilang-bilang belum? Dah pun berbilang-bilang. Kita mudah ya. Tuhan kau adalah Allah, Tuhan aku adalah Allah. Menafikan sifat syirik. Esok. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita ngaku segala puji. Alhamdu. Ada alif lam. Alhamdu. Alif lam makrifah tu. Kan? Alif lam. Segala puji yang kita tujukan pada satu zat. Alhamdu. Kan? Lillahi. Hanya untuk Allah ya. Hanya bagi Allah ya. Pujian tu satu yang kita bagi pada Allah Ta'ala. Dengan makna segala pujian. Jamak. Lafaz mufrad. Lafaznya satu singular. Maknanya plural. Saya cakap bahasa putih, kau tak faham, tak payah ngobrol. Saya tak tahu bahasa apa nak ngobrol. Lafaz satu. Maknanya banyak. Tak ada dalam bahasa orang putih dengan makna macam tu dah. Singular lah. Plural lah. Kan? Tapi dalam Arab, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran, ada. Lafaz satu makna banyak. Khusus untuk Allah Ta'ala ya. Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Maka Tuhan satu ya. Ada muta'addudin. Tidak berbilang-bilang Allah Ta'ala tu. Ya? Baik. Saya nak syarah dalam sikit. Tak berbilang-bilang tu ada tiga. Tak berbilang-bilang pada zat. Tidak berbilang-bilang pada sifat. Tidak berbilang-bilang pada af'al. Kan? Kan? Kita sebut wahdaniyah. Ada tiga. Tak berbilang-bilang pada zat Allah. Tak berbilang-bilang pada sifat Allah. Tak berbilang-bilang pada af'al Allah. Af'al ni perbuatan. Perbuatan Allah. Zat ni kita dah nisbahkan tadi. Maqama binafsih. Kan? Tidak berbilang-bilang pada zat. Tidak berbilang-bilang pada sifat. Dan tidak berbilang-bilang pada af'al. Allah Ta'ala ni. Wahdaniyah ni tuan-tuan. Kan? Dalam mensyarahkan tidak berbilang-bilang pada zat. Ada dua. Kan? Ada dua. Ini intabih ni. Kan? Ini kena perhatian betul-betul. Kan? Tapi macam biasa jangan dihafal. Kan kau apa? Kan kau kuning. Kan? Bergaduh mau rumah. Apa benda tadi? Kan? Apa benda tadi nak cakap tuan-tuan. Tak berbilang-bilang ada dua pada zat. Kan? Disebut kam muttasil. Belajar bahasa Arab tuan-tuan malam ni Kan? So boleh jadi mufti. Kan?
Yang kedua, kam munfasil. Munfasil. Tak apalah, walaupun tak faham dulu, ambil ponah dengar. Kut ponah disobut besok, macam ponah dengar lah teh. Ya kojo memahamkan tuan-tuan kan kojo saya. Kojo memahamkan tuan kojo Tuhan. Saya ni bercakap, kojapkan bahasanya, kojap bahasanya, kojap keluar bahasa Inggeris kan? Weh lah. Mencungap-cungap nak mengajar, nak bagi faham, tapi tak fahamnya lagi. Kan? Apa kok kek tuan-tuan lah. Yo kita ni 9 ni 2 pokok kek kau, pokok kek den. Apa kok kek tuan-tuan lah. Kan? Kau tak faham, buat faham pun angguk macam tu, semangat saya ngajar tu. Nak contoh-contoh muka, ini mana? Betul buat muka gastrik tahu. Buka kawut muka kelaparan. Kan? Muka tengah lapar. Sabar tuan-tuan. Bukan tuan-tuan lapar, saya pun nak menggigil lapar. Kan? Terkoja-koja tangga sini dia. Bismillah. Kam muttasil dengan kam munfasil. Terbagi pada dua. Baik, kita faham zat Tuhan tu dulu. Zat Allah Subhanahu wa ta'ala tu dulu. Kita faham zat Allah Ta'ala ni kita sembah satu je. Diri Tuhan tu kita tahu satu je. Baik, satu tu kita sebut wahdaniyah. Iktikad kita sembah pada Tuhan yang satu tu wahdaniyah. Esa dah. Sembah pada diri Tuhan. Yang esa tu, yang kita katakan wahdaniyah, makna tak berbilang-bilang tu, itulah konsep wahdaniyah. Tetapi pada diri Tuhan tu, perlu kita iktikad bahawa Allah Ta'ala itu pada zat dia pun wahdaniyah. Saya ambil contohlah. Alhamdulillah. Kita ni sembah pada Allah Ta'ala dengan sifat dia yang esa, pada zat, erti kata kita tak sembah Tuhan yang lain. Faham? Kita tak sembah Tuhan yang lain. Itu munfasil. Munfasil yang kedua. Kan? Munfasil makna kita tak menduakan Tuhan. Kita tak khabar Allah. Kita tak khabar Allah ni Tuhan satu, monyet Tuhan dua. Biawak buat Tuhan tiga. Kang gajah Tuhan empek. Kita sama kan? Tak, alhamdulillah. Kan? Kita tak membilang-bilangkan pada zat. Faham? Itu faham tak? Itu nombor dua. Kan munfasil. Baik. Kan muttasil. Yang ada pada zat yang hakiki Tuhan tu. Apa maksud wahdaniyah pada zat muttasil? Maksud zat Allah Ta'ala itu tidak ada padanya jauhar. Kata ulama sebut dalam tu jauhar. Maknanya tiadalah dimulai oleh atom ataupun suatu zarah pada zatnya. Makna zarah zatnya itu pun tak berbilang-bilang. Macam kita ni, okey, Ustaz Omar yang ada dalam surau ni, siapa dia? Saya tengah bercakap. Betul. Berapa orang Ustaz Omar dalam surau ni? Saya seorang lah. Tapi saya pada hakikatnya masih wahdaniyah tak? Tak. Tidak. Ini nak bagi faham ni. Nak bagi faham. Kejap ya. Saya ulang balik. Ustaz Umar yang ada dalam surau ni berapa? Ada satu je. Saya sekarang ni. Baik. Saya sekarang yang satu ni wahdaniyah tak? Tidak. Apa pula? Ustaz kan satu tak berbilang-bilang. Tak betul. Saya ni masih lagi berbilang-bilang. Berbilang macam mana pula tu Ustaz? Saya tunjukkan jari saya ni Walaupun satu jari saya ni, tapi dia bukan wahdaniyah. Apa maksud Pada jari saya ni adanya kulit. Pada kulit ada daging. Pada daging ada urat. Pada daging dan urat ada tulang. Pada tulang ada isi tulang. Pada isi tulang dimulai oleh satu zarah sekalipun. Makna berbilang-bilang tak tu? Berbilang-bilang. Allah Ta'ala bukan seperti itu. Walaupun Tuhan kita sembah tu satu, tapi pada Allah tu tak ada satu zarah pun yang dimulai yang menjadi asbab dia datang daripada jauhar. Jauhar ni mulai kita kata daripada atom-atom. Molekul-molekul yang bersambung. Tak, Allah Ta'ala bukan seperti itu. Itu wahdaniyah pada zat. Kita nak sampai makam tu. Iktikad kita pada situ. Jadi jangan khabar kita ni wahdaniyah.
Walaupun kita satu, tu pasal saya tak boleh sebut wahdaniyah tu satu, tak boleh. Kan kau faham kan? Satu pada wahdaniyah tu seperti kita pula nanti. Sedangkan satu wahdaniyah, satu kita ni bukan wahdaniyah. Apatah lagi kalau saya cerita berkenaan dengan kuku misalnya. So kecil mana anggota dalam badan kita ni? Baiklah rambut, soalai rambut. Soalai rambut pasti adanya itu zarah-zarah yang bercantum-cantum hingga terjadilah dia soalai rambut. Bermula daripada satu zarah. Kan? Sehingga terjadi badan kita ada 2 biji mata. Berbilang-bilang tak? 2 biji mata. Berbilang-bilang. Sebiji mata tu pun berbilang-bilang tak? Berbilang-bilang. Ada kanta luar, ada kanta dalam, ada tu. Allah mustahil seperti itu. Faham kan? Faham tak? Aku ramai yang guk tu, hamlah tu. Dah berapa loh ajar ya? Kan? Macam lari 200 meter so. Itu pada zat. Faham? Makna muttasil kan? Yang bersambung-sambung. Munfasil yang bercorai-corai. Muttasil tu yang bersambung tu makna zat Tuhan tu tak bersambung. Sama ada jari sambung pada pergelangan sambung pada longan sambung pada bahu sambung pada badan. Kaki sambung pada betih sambung pada paha sambung pada paut sambung pada dada sambung pada kepala. Tak bersambung-sambung. Faham? Muttasil tu tak bersambung-sambung. Munfasil bercorai-corai. Makna Allah itu satu, tidak berbilang-bilang itu, tidak berbilang-bilang. Tak ada lagi kita nyebut ada lagi Allah yang kedua. Tak ada Allah yang ketiga. Tak ada Allah yang keempat. Tak ada Allah yang kelima. Faham tak? Kan? Yang ini bersambung. Yang ini bercorai. Tulislah macam mana tuan nak tulis. Yang penting faham. Tapi jangan hafal. Kan kau apal salah, kan kau pening. Kan? Faham tak? Ya. Apa yang saya belajar sebesen saya curahkan. Kok sebaldi saya curahkan. Tak ada dah. Kan? Tak ada sesembunyi ni dah. Apa yang terlintih, mana yang masak itu saya tuaikan. Kan? Faham? Mujur lalu melintang patah, mana yang masak itu yang saya tuaikan. Apa terlintih saya sebutlah. Kan? Kod ada tersimpan tu minta maaf lah. Kan? Faham tak tu? Faham kan? Orang bau takkan tak faham. Aduh, apa benar tadi dah lupa. Zat Allah Taala yang bersifat wahdaniyah. Faham tu? Allah yang satu wahdaniyah Tuhan tu, maksudnya Allah yang tak berbilang-bilang pada zat itu, tak bersambung-sambung. Zatnya itu bukan berasal daripada jauhar yang satu. Bukan berasal daripada atom, molekul, zarah. Nisbahkanlah apa-apa. Adapun selain daripada Allah, walaupun zat itu satu, tapi bukan wahdaniyah. Masih lagi berbilang-bilang. Malaikat sekalipun, jin sekalipun, yang tak nampaklah apa sekalipun, syurga neraka lah arah sekalipun, semua bersifat berbilang-bilang. Faham tuan ya? Okey. Makna munfasil, tak ada Allah yang kedua, tak ada Allah yang ketiga, tak ada Allah yang keempat. Faham tuan? Ya? Itu wahdaniyah pada zat. Kalau dah dapat makna wahdaniyah pada zat, alhamdulillah sebenarnya selesailah kita dengan Tuhan. Kan? Tak terhijablah kita dah. Kita i'tikad Allah Taala itu wahdaniyah pada zat dah memadai besar sebenarnya. Kan? Sampai makam wahdaniyah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Kan? Yang kedua wahdaniyah pada sifat. Wahdaniyah pada sifat. Baik. Wahdaniyah pada sifat serupa juga. Terbagi kepada dua. Kan? Apa nama terbagi pada dua? Sama juga. Kam muttasil dengan kam munfasil. Dengan munfasilun. Dia bersambung dan juga bercerai. Kan?
Terbahagi kepada dua juga. Muttasil dan munfasil. Sama juga. Kan? Muttasil dan juga munfasilun. Kan? Sifat Allah Ta'ala ni banyak, kata Nabi SAW. Cukup untuk kita memahami dengan mi'atun illa wahid. 100 tolak 1 makna 99 yang menunjukkan sifat Allah Ta'ala. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Muhaimin, Adil, Jabbar, Mutakabbir. Semua itulah 99 tu menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setiap sifat itu tak berbilang-bilang, walaupun banyak. Apa maksud? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, sampailah 99 itu tak berbilang-bilang sifatnya. Pada muttasil dan juga pada munfasil. Maksud dia, Ar-Rahman, saya ambil contoh. Tuhan yang maha pemurah. Tuhan yang maha pemurah. Kita faham? Ada tak lagi sifat Ar-Rahman yang kedua? Tak ada. Satu je. Wadaniyah. Ada tak sifat Ar-Rahman lagi yang ketiga? Tak ada. Satu je sifat Ar-Rahman. Ada tak sifat Ar-Rahman lagi yang keempat? Tak ada. Satu je. Walaupun bunyi kek-kek sama. Hampir sama. Apabila sifat Ar-Rahman, kan? Ar-Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala tu dengan Ar-Rahim, adakah sama maksudnya? Tak sama. Kalau sama, maknanya bukan wahdaniyah lah. Walaupun macam sama. Tuhan yang maha pemurah, Tuhan yang maha pengasih. Kan? Al-Ghafur, Tuhan yang maha pengampun. Betul? Kan? Al-Ghafur, Tuhan yang maha pengampun. Kan? Al-Latif, adakah sama dengan maksud Al-Latif, Tuhan yang maha lemah lembut? Tak sama. Kan? Apa lagi sifat Allah Ta'ala? Tuhan yang maha pengampun dengan Tuhan yang maha Al-Ghafur dengan At-Tawwab. Tuhan yang maha pengampun dosa dengan Tuhan yang bersifat At-Tawwab. Tuhan yang maha menerima taubat. Sama tak maksudnya? Sama tak? Ada yang itu. Macam sama tapi tak sama. Kalau kau bahas sama, tak ada lah wahdaniyah pada sifat dah. Kita kebah sifat tu tak berbilang-bilang. Sifat Ar-Rahman, sifat Al-Ghafur, sifat Ar-Rahim, sifat Al-Malik dan semua sifat tu satu-satu tu tak berbilang-bilang sifat dia. Tak berbilang-bilang. Faham tak? Tak ada Ar-Rahman kedua, tak ada Ar-Rahman ketiga. Ar-Rahman Tuhan yang maha pemurah tu satu je. Dan makna dia tu satu je. Tak boleh sama dengan makna yang lain. Kalau samalah makna, banyak makna yang sama, fahuwa muhal, itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahsilul hasil, menghasilkan sesuatu yang telah dihasilkan, fahuwa muhal, mustahil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghasilkan sesuatu yang telah dihasilkan. Allah sebut dah sifat tu, tapi kita lagi sifat yang sama. Bepo. Kan? Lain. Al-Ghafur, Tuhan yang maha pengampun. At-Tawwab, Tuhan yang maha menerima taubat. Ada kitab tuan-tuan tulis. Sadah ada risah ulama-ulama Ahmadiyah ni. Mencerita Syekh Abdul Sanusi, siapa Ahmad Asy-Syarif. Kan? Membahaskan berkaitan dengan Asmaul Husna ni. Memang sadap. Kena mengaji kitab tu. 99 nama yang menunjukkan sifat menjadi asbab Allah Ta'ala ni sempurna dah. Makna contoh Al-Ghafur, Tuhan yang maha pengampun kepada semua dosa hamba-hamba dia. At-Tawwab, Tuhan yang maha menerima taubat apabila si hamba memohon taubat pada dia. Beza. Al-Ghafur, Tuhan yang maha pengampun semua dosa walaupun hamba tersebut tak minta ampun pun. At-Tawwab, Tuhan yang maha menerima taubat apabila hamba memohon taubat kepada Tuhan Allah Ta'ala. Lain tak? Lain.
Faham kan? Dah berkorut dah ni, dah mula korut dah. Kan? Lain makna dia, tak sama. Kan? Pada Ar-Rahman itu pun tak berbilang-bilang. Kita faham tadi, Ar-Rahman tak ada yang kedua, tak ada yang ketiga, tak ada yang keempat. Dan pada Ar-Rahman tu pun maksud dia, Ar-Rahman maksud dia apa? Tuhan yang Maha Pemurah, itu terjemahan dia, Maha Pemurah. Kan? Maksud dia Al-Mun'imu bijalailin ni'am, Tuhan yang Maha Pemberi nikmat dengan nikmat yang besar-besar. Kan? Semua dapat, seluruh alam dapat. Rabbul Alamin, semua dapat. Kau Islam, kau kafir, kau Hindu, kau Buddha, kau manusia, kau haiwan, kau jin, kau hantu raya, semua dapat. Semua rasau. Tuan-tuan, kan jin dengan nikmat alam dia. Manusia kita berkongsi alam dengan haiwan dan contohnya, ada nikmat kita. Ya, semua orang dapat matahari ni hari, semua orang dapat hujan ni hari. Bukan maksud kau Islam, kau dapat matahari, kau kafir, matahari kau tak dapat dah. Macam tu lah. Tak dapat. Ya. Kita dapat hujan. Pokok-pokok kat hutan pun dapat hujan. Dapat hujan. Ya. Kita Allah Ta'ala jaga kita ni. Ya. Orang khabar lah. Joki kita Allah Ta'ala tentukan rezeki kita. Makan, minum kita. Walaupun kita nampak orang tu fakir miskin macam mana orang dulu-dulu miskin betul tuan-tuan. Susah. Wan kalau pangkat saya lah. Atuk-atuk wan-wan saya. Punyalah pun payah-payah. Anak sampai 3 boleh, 4 boleh orang. Hidup tak ramai-ramai tu? Alhamdulillah hidup. Jadi tak? Alhamdulillah jadi. Siapa nentukan joki hidup dia? Allah Ta'ala. Baik, itu manusia. Haiwan yang duduk dalam laut tu? Kan? Haiwan yang duduk dalam laut tu macam mana pula? Yang kita makan ikan kambung tiap-tiap hari family store, ikan kambung tak pernah habis. Ini hari ikan kambung. Pergi lah pasar Rambau, ikan kambung lagi. Minggu depan kambung. Daripada kecil berpuluh tahun kita hidup dengan kambung tu pupih ke? Ada pupih kambung? Tak ada. Ada ikan kambung. Ada ikan kambung kat kasar tu. Siapa punya kerja mengadakan tu? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jaga tu keturunan ni. Ada je manyang. Tu pokok kat dalam pokok kat Gunung Datuk tu beratus tahun. Ada atuk kita pergi siram pokok tu kah? Anyang kita pergi panjat Gunung Datuk pergi siram pokok kat Gunung Datuk tu ada. Nanti kan bila masuk pokok kat rumah malah kita nak siram kan? Tapi elok dah. Surga bugar dah. Siapa jaga? Allah Ta'ala jaga. Kan? Ar-Rahman dia. Itu maksud Ar-Rahman. Tuhan yang Maha Pemberi nikmat. Semua dapat. Semua dapat nikmat-nikmat tu. Kan? Semua dapat. Tak ada yang terlepas. Itu Ar-Rahman. Ada sama tak Ar-Rahman ni Maha Pemberi nikmat tadi tu, yang sebesar-besar nikmat Tuhan beri itu dengan sifat-sifat yang lain? Tak ada sama makna dia. Itu maksud wahdaniyah pada Ar-Rahman, pada sifat. Faham? Tuan-tuan, Allah yang bersifat dengan sifat Ar-Rahman, yang Ar-Rahman tu pun wahdaniyah juga sifat. Tak boleh kita duakan sifat tu. Faham? Tak boleh kita rendah-rendahkan antara satu sifat atau tinggikan mana-mana sifat. Tak, semua mesti sekata. Semua mesti tinggi laku. Ya? Tak boleh. Bukan maksud Ar-Rahman, Ar-Rahim lepas tu Ar-Rahim lebih rendah daripada Ar-Rahman. Tak boleh dah. Kalau kita mengambarkan Ar-Rahman lebih tinggi daripada Ar-Rahim, nandoi kita membilang-bilangkan sifat Tuhan. Tak ada wahdaniyah tu. Faham kan? Kan? Membilang-bilangkan sifat Tuhan. Sedangkan sifat itu sama pada hakikat maqam dan kedudukan. Pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Dia selari. Muwafaqah. Pada masa yang sama Allah Ta'ala itu Ar-Rahman. Pada masa yang sama dia Rahim. Pada masa yang sama dia Malik. Pada masa yang sama dia Kudus. Pada masa yang sama pada sama Tuhan itu bersifatnya Al-Latif. Tuhan yang maha pelembut. Lembut. Pada masa yang sama Allah Ta'ala itu sifat dia Qahar, perkasa. Nurunkan bala, gempa bumi, banjir, gunung berapi. Pada masa yang sama dia amankan satu tempat. Kayak Indonesia gunung berapi, rau, meletup. Pada masa yang sama di Switzerland, elok, tenang, relax, tuan-tuan. Air puas lah kita minum air, sejuk air. Macam air mineral dia rasa. Kan? Memang air mineral pun. Kan? Senang je. Kan? Tu dah.
tinggi, tapi dua sifat tu macam Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim itu tidak menunjukkan dua tu Ustaz. Macam mana kita nak memisahkan? Macam mana? Aywa. Faham maksud bagi sifat tersebut. Faham maksud bagi sifat tersebut, maka kita akan mendapat bahawa Allah Ta'ala tu wadaniyah dengan sifat-sifat dia. Sifat Allah Ta'ala tu wadaniyah. Faham maksud dia. Contoh saya sebut tadi, Ar-Rahman maksud dia Tuhan yang maha pemberi nikmat bagi segala nikmat yang besar-besar. Ar-Rahim, Tuhan yang maha pemberi nikmat dengan nikmat yang halus-halus ataupun nikmat yang khusus. Sama tak dengan Ar-Rahman tadi? Tak sama. Mana satu kalau kita nak khabarkan, mana lagi tinggi? Tak ada apa yang lebih tinggi. Kalau kita khabarkan ada satu tinggi dan ada satu rendah, tak boleh. Mana boleh? Sedangkan sifat Allah Ta'ala tu semua mulia belaka, tinggi belaka, agung belaka, azim belaka. Faham pada maksud. Kan? Faham pada maksud, maka kita akan dapat Ar-Rahman satu sifat, Ar-Rahim satu sifat lain. Kan? Maksud. Kan? Contoh yang saya sebut tadi, Al-Ghafur dengan At-Tawwab. Tuhan yang maha pengampun, Tuhan yang maha At-Tawwab, menerima taubat. Bunyi macam sama. Kalau kita khabar sama, maka tak ada konsep wahdaniyah dia. Berbilang, sama. Makna berbilang-bilang. Ya? Berbilang-bilang. Maka At-Tawwab makna Tuhan yang maha memberi taubat, menerima taubat bagi orang yang minta taubat pada dia. Al-Ghafur, Tuhan yang maha pengampun, walaupun hamba tersebut tak minta ampun pada dia. Disebabkan perbuatan dia, beri sedekah kepada orang, tampun dosa dia. Disebabkan perbuatan dia menolong orang, terampun dosa dia. Disebabkan perbuatan dia doakan orang, terampun dosa dia. Dibuatkan perbuatan dia bersalawat kepada Rasulullah, terampun dosa dia. Kan? Kena faham kepada maksud tu. Saya kata ada kitab yang mensyarahkan tentang Asmaul Husna. Perintah Tuhan kan? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Ta'ala itu ada Asmaul Husna, maka berdoalah kamu dengannya. Mengaji kita dengannya. Berdoa kita dengannya. Kan? Berilmu kita dengannya. Aywa. Kan? Sifat Allah Ta'ala Al-Wasi'. Kan? Tuhan yang bersifat maha luas. Kan? Dengan sifat dia Al-Muhit. Muhit. Kan? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Ayat sebelum tu. Sebelum wasi'a kursi itu, wa la yuhitu nabi syai'in min ilmihi illa bima sya'. Muhit wala yuhitu maknanya Allah Ta'ala ini muhit sifat muhit. Muhit ni meliputi. Wasi'a kursi. Wasi' Tuhan yang bersifat maha luas. Kan? Ada ulama membahaskan seolah-olah maksudnya macam sama. Kan? Luas dengan mencakupi. Kan? Akan keluasan. Lain mana dia? Kalau mencakupi tersebut seolah macam Allah Ta'ala ni terbatas pula. Macam sempadanlah Malaysia. Mencakupilah tanah Malaysia ini pada Sabah hinggalah ke Sarawak, hinggalah ke Perlis. Mencakupi. Adakah bersempadan Allah Ta'ala itu ilmunya ke, kuasanya ke? La, tidak. Kan? Wasi' maha luas. Allah Subhanahu wa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Allah Ta'ala itu kursi, luaslah kursi itu maksudnya apa? Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Kursi itu kan kursi ni dah. Kan? Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah sama maksudnya dengan Al-Muhit? La. Walaupun bunyi macam sama. Kena syarah sebenarnya tu. Kena mengaji kan syarah, kena mengaji sebenarnya. Asma' Husna ni. Ada kitab dia. Ada kitab khas dia. Kan?
Nanti kita bahas lah tuan. Ingatkan saya. Kan? Ingatkan saya lepas kita mengaji kitab Akitul Awam. Kot ada joki kita daurahkan, diskusikan kitab Asmaul Husna tersebut. Doakan. Kan? Ini baru muka surat 2 oleh 3 oleh, sabar ya. Buat tenang. Kan? Itu pun sebulan sekali jumpa. Entah bila-bila lah nak habisnya. Kan? Itu wahdaniyah pada sifat. Faham? Kan? Wahdaniyah pada af'al, wallahu a'lam. Nantilah kan kut dapat kan 3-3 kadang confirm lupa. Kan? Confirm lupa. Kan? Ni pun kalau saya tanya balik zat macam mana wahdaniyah kan? Confirm lupa. Kan? Kita ulang balik nanti tuan-tuan ya. Kan? Yang penting faham maksud wahdaniyah. Apa maksud wahdaniyah? Tidak berbilang-bilang. Esa tu terjemah Esa tu kalau anak cucu tanya, Tok, esa tu apa maksud Esa tu satu. Satu tu apa maksud Esa tu maksud satu. Puas jawab Kalau sebut esa, apa maksud esa tu Tok? Tak berbilang-bilang. Anda tu Ustaz kat sekolah tak ada macam ni jawab dah Kan? Tanda apa? Tanda tu pergi mengaji tu maksud kan? Ilmu ni kena mengaji lisan dan juga ni as-sudur, dada ni. Bukan kat kitab dah. Kat kitab belum tentu pek jumpa. Kan? Ilmu daripada sudur, daripada dada, bukan sudur dah, sudur. Sudur, sad da waw ra, sudur daripada dada dengan lisan, lisan guru. Lisan labai tu. Faham? Kan? Kok payah nak faham kan? Faham kan ya? Cukuplah. Tak faham tak tidak kan? Faham, baik-baik faham menjadilah. Cukuplah tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal malaikati muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi fi kulli hatin wa nafasin ala masmuka amin. Alhamdulillahirabbil alamin.